Iaitulah keutamaan khauf. Keutamaan khauf, yakni takut kepada Allah. Dan dalilnya ada dalam Al-Quran. Suruh kita takut kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat ibu bapa yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah masih panjang lagi umur kita sehinggalah ke malam yang berkat ini. Mudah-mudahan ibu bapa sekalian, bertambahnya umur kita, bertambah jugalah amal dan istighfar kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Sekalipun banyak kekurangan dan kesilapan kita kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni ibu bapa sekalian, kita nak menyambung pengajian pada muka surat 44 tu. Iaitulah keutamaan khauf. Keutamaan khauf, yakni takut kepada Allah. Dan dalilnya ada dalam Al-Quran. Suruh kita takut kepada Tuhan. Apa nasnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan itu di kalangan seramai-ramai makhluknya, hambanya, tak lain tak bukan, iaitulah ulama, scholars, orang ada ilmu, orang diberi faham dengan ilmu dan agama. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya begitulah. Inna Allaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha pengampun. Surah Fatir ayat 28. Apakah maksud khauf yang kita baca dalam firman Allah tadi? Innama yakhshallah tu. Sesungguhnya orang yang betul-betul takut, yakni khauf kepada Allah tu, min ibadihil ulama, di kalangan hamba-hambanya tak lain tak bukan para ulama. Lalu khauf ini apa maksudnya ibu bapa sekalian? Maka kita datangkan definisi mengikut neraca tasawuf. Banyaklah ulama tasawuf dia senarai apa maksud takut kepada Allah. Antaranya, Sa'id bin Jubair telah berkata, ini satu tokoh tasawuf besar. Kata Sa'id bin Jubair, khauf ini ialah satu perasaan yang menghalang kamu dari maksiat kepadanya. Maknanya, kalaulah ada rasa takut kepada Tuhan sehingga, situ ukurannya. Di situ ukurannya ibu bapa sekalian, sehingga menahanlah diri kita daripada buat dosa atau maksiat. Maka dipanggil betul-betul lah kita takut kepada Allah. Ingat tak dulu-dulu ibu bapa sekalian,
Bila sahaja wayang penerangan mari ke kampung kita, buka kain layar putih tu nak tayang filem itu, filem ini. Oh, ramailah anak muda-mudi keluarlah. Kerana itulah hari nak berjangak sikit, nak pakai kemas sikit. Masuk Padang Astaka, belinya tiket tepi pagar pintu tu. Adalah orang jual kacang rebus 2-3 tempat, kacang tanah 2-3. Ni orang dulu. Maka apa katanya? Mari kita keluar. Kerana esok ni ada wayang gambar, malam ni molek lah kita buat keriting rambut. Orang Puang dulu tahulah benda bulat, keriting rambut tu. Apa kata adiknya? Tak, Bu, saya takut buat keriting rambut kerana dianggap mengubah ciptaan Allah. Baik, apa yang kita nak belajar ni ibu bapa sekalian. Contoh ni contoh klasik sangat ni ibu bapa sekalian dengar, tahulah. Sebab rata-rata di sini ni peringkat muda ni umur 32, saya dah 80 dah tuan-tuan ni. Baik. Apa yang saya nak kata ni, tukar rambut, potong rambut, buat peseng itu, buat peseng ini tidak dikira mengubah ciptaan Allah. Rambut tidak termasuk. Tetapi bila ada satu orang kata saya tak nak kerana takut mengubah ciptaan Allah. Nampak tak dalam hati dia ada takut? Ni tu yang nak belajar tu. Dalam hatinya ada takut. Jadi kalau dalam hati ada takut, menghalanglah dia buat itu, buat ini kerana takut. Sa'id bin Jubair kata itulah khauf. Sebab ada orang takut tapi dibuat juga. Ada orang katanya takut kepada Tuhan tetapi semayang subuhnya lewat juga. Usalli fardu subhi gajahi lillah. Ni saya buat contoh tuan ya. Maknanya khauf ini takut ialah perasaan yang menghalang kamu dari maksiat kepadanya. Satu. Kedua, Abu Hafs rahimahullah berkata, dia kata takut ni bolehlah diibaratkan seperti lampu suluh tu. Yang letaknya dalam batin, dalam hati satu-satu manusia, gunanya untuk menyuluh antara taat dengan maksiat, pahala dengan dosa. Kalau orang ada khauf, dengan khauf itulah penyuluh. Benda ni, dosa kah? Benda ni pahala kah? Hatta perkara syubhah pun dia akan berjaya tinggal. Usah kata perkara haram. Yang syubhah, yang tak tentu betul ke tidak, boleh ke tidak, dia sanggup tinggal. Kerana ada rasa takut kepada Allah. Kalau orang boleh tinggal benda syubhah, benda yang haram, terlebih lagi dia boleh tinggal. Ini berdasarkan satu hadis Nabi yang selalu kita dengar ibu bapa sekalian. Apa sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, la yablughul mu'min darajatal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan ma ba'sa bih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mencapai darjah, level, mustawa takwa yang betul-betul. Satu orang tu dia nak takwa, okey. Tetapi tidak akan mencapai darjah takwa yang sebenar. Sehinggalah dia sanggup meninggalkan apa-apa yang boleh kerana takut tak boleh. Benda boleh,
Tapi dia sanggup tinggal takut. Tu dia panggil khauf tu. Takut tak boleh ko. Ni dipanggil syubhah. Kalau perkara syubhah pun dia sanggup tinggal, perkara haram terlebih lagi. Imam Abu Hanifah, pendiri bagi mazhab Hanafi. Ya, Imam Abu Hanifah guru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i tak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah kerana hari wafatnya adalah hari kelahirannya. Apa jadi? Imam Abu Hanifah ni ibu bapa sekalian pernah dilihat oleh muridnya berjalan di tengah-tengah panah terik. Panah terik, dia berjalan di bawah panah terik. Sedangkan pokok-pokok yang rimbun, yang teduh banyak sepanjang jalan. Apa salahnya kita berjalan bawah pokok yang redup tu? Nak pergi ke dari sini nak pergilah ke Semenyih, agak sajalah contohnya. Jalan bawah pokok pelan-pelan. Tapi tidak. Imam Abu Hanifah berjalan di tengah-tengah panas yang terik. Lalu muridnya kata, "Tuan Guru, kenapa berjalan tengah panas tu? Bukankah ada pokok redup tu, rimbun tu, berjalan di bawah-bawah pokok dia lah sampai juga ke sana pun." Apa jawab Imam Abu Hanifah? Nak tengok khauf ni ya. Nak tengok takut ni, khauf ni. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Dia kata tak boleh. Aku tidak boleh berjalan di bawah teduhan rimbunan pokok-pokok tu. Sebabnya penanam pokok ini, ia masih berhutang dengan aku. Dia masih berhutang dengan aku. Kalau baca manaqib, biografi, Imam Abu Hanifah ni terkenal satu ulama yang kaya raya. Antara ulama yang kaya, Imam Abu Hanifah. Begitu juga muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i sempat kaya sekejap tapi hatinya tak seronok jadi kaya, habis disedekah hartanya yang diberi oleh gurunya Imam Malik. Lalu antara ulama yang kaya, Imam Abu Hanifah punya kaya sehingga ia dapat memberi pinjam duit kepada anak muridnya. Kaya tuan ya, Tok Guru beri pinjam duit anak murid. Riwayat kata, setiap kali kuliahnya mengajar, diberinya makan, diberinya belanja. Kaya. Tapi apa boleh buat, tuan-tuan ni malang sungguh. Dapat Tok Guru macam saya ni miskin. Kalaulah saya ni kaya, saya beri nasi satu seorang, bungkus lagi buat balik ke orang rumah, beri duit poket 500 seorang, dan saya beri bantal dan toto pula. Sambil dengar kuliah ambil bantal, toto. Bayang ya. Jauh sindir tu, jauh. Orang tua ni memang jauh sindirnya. Orang lama jauh sindir dia. Baik. Dia kata tak boleh aku berjalan di bawah pokok itu kerana penanamnya masih berhutang kepadaku. Kalau aku berjalan di bawah pokok itu, di bawah teduhan pokok itu, aku kira aku mengambil riba di atas hutang yang aku beri pada dia. Seakan-akan aku ambil untung dah beri berhutang, jalanlah bawah pokok dia, tak apa kok, dia berhutang dengan kita. Kata Imam Abu Hanifah, tidak. Kerana bimbang aku mengambil riba di atas hutang yang ia belum jelaskan itu. Nampak tak khauf? Nampak tak orang dalam hatinya takut? Sehingga sekecil-kecil itu tuan,
yang kita tak nampak besar bagi dirinya. Contoh orang tua kita dulu, cuba tengok dah. Kalau nak meludah, menghadap kiblat, tak nak dia meludah. Orang dulu. Kenapa? Tak nak meludah menghadap kiblat. Berlunjuk ke kiblat, dia tak nak. Kenapa? Dia kata sujud kepada Allah, arahnya kiblat 5 minit tak sampai. Tapi berlunjuk kaki dari malam sampai subuh besok tidur menghadap kiblat. Ni orang tua dulu. Punya jernih, punya lurus hati orang-orang tua dulu. Ilmu sebegini kita tak dengar dah sekarang sebab orang tua-tua kita sudah mati belaka dah. Dan kita pulaknya lah. Ya, ini dia tuan-tuan ya. Imam Abu Hanifah. Itu kata Abu Hafs, takut ialah seumpama lampu hati yang dapat menyuluh antara ketaatan dan kemaksiatan. Manakala Syekh Abu Ali Ad-Daqqa ni tokoh tasawuf besar, ia kata apa? Takut ialah perasaan yang tidak menginginkan harapan semata-mata. Makna takut ni betul lah takut, tetapi bukti kepada takut, mahulah dia beramal. Ni bukti orang takut. Kita hantar orang ke kubur tuan. Sebelumnya kita pun sempat masuk sama mandikan jenazah. Kita tengok kulitnya, rupanya. Kita usung, kita kafan, kita bawa ke kubur. Membawa insaf kita ya. Maka mahu kita beramal. Ini orang takut, dia bukti dengan iringan amalan. Tetapi kata Abu Ali Ad-Daqqa, kalau awak takut tetapi tak ada amalan, sebaliknya yang awak ada apa dia? Dia sebut tadi harapan. Tak apalah, Allah kan Maha Pengampun. Tengok dia harap ke Tuhan tapi dia tak beramal. Tak apa, lagi kan wanita beri makan anjing pun masuk syurga. Ni kan pula kita yang tengok dia tak beramal. Tapi harap tu ada. Orang begini tertipu. Dia tertipu. Bani Israel bunuh orang 99 orang, kemudian bunuh seorang lagi, cukup 100 orang pun Tuhan ampun. Takkanlah saya ni, tengok. Ni orang yang jenis begini ada. Ada jenis begini, dia pujuk dirinya, tak apa. Ini dipanggil oleh Abu Ali Ad-Daqqa, orang yang berangan-angan. Abu Umar Ad-Dimashqi pula kata, orang yang benar-benar takut ialah yang takut kepada dirinya sendiri, melebihi ketakutannya kepada syaitan yang akan menggoda menjerumusnya. Rupanya kita ni takut pada nafsu kita lebih besar dari takut kepada godaan iblis dan syaitan itu. Kerana apa? Kerana manusia ni bukan saja iblis syaitan goda kita, tidak tuan. Bahkan nafsu kita sendiri tu yang lemah tu. Nafsu kita sendiri dalam lubuk sanubari kita ini menggoda kita setiap masa. Baca surah Yusuf. Baca surah Yusuf, ibu bapa sekalian, apa disebut oleh Allah? Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ni, innan nafsa la'ammaratun. Kita mengaji bahasa Arab, fungsi syiddah tu, fungsi sa'du nombor 3 terbalik tu, sa'du tu. Fungsi syiddah atau sa'du ni, setengah-setengah kalimah pada Arab yang berbentuk sifat. Contohnya, dia biasanya nak menunjukkan sentiasa dan sangat-sangat. Kalau ada satu kalimah yang ada sa'du atasnya dengan syarat-syaratnya lah.
Maka ia biasanya kalau kita nak terjemah kalimah itu mesti diterjemah dalam bentuk sangat-sangat. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq. Nampak tak sadu? Ya. Apa maksudnya? Membenarkan sangat-sangat. Tu terjemahan dia. Lawangnya musallamatul kadzdzab. Nampak sadunya? Betul. Apa maknanya? Menipu yang sangat. Maka bila sebut innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu. Dia sangat kerjanya suruh orang buat jahat. Boleh faham dah lah. Nafsu ni kerjanya bukan sikit-sikit, tetapi sangat menyuruh buat jahat. Nafsu. Soal syaitan tu, iblis tu satulah. Soal nafsu dalam batin kita itu. Kata seorang ulama tafsir dunia meninggal dah pada tahun 96 dahulu. Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah alaih. Ni satu scholars besar dalam bidang tafsir. Punya alim sehingga kerajaan Saudi pinjam Sya'rawi dari kerajaan Mesir. Pinjam. Nak suruh mengajarlah di negara kami Saudi sana. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya. Ada benda nak cerita tu tak jadi. Tak apa, biar begitu. Kat mana pula tadi tu? Sya'rawi kata, dia kata manusia ni digoda dari dua jalan. Pertama jalan luar, kedua jalan dalam. Jalan luar dipanggil syaitan, iblis. Jalan dalam dipanggil nafsunya sendiri. Macam mana nak kenal godaan itu dari syaitan kah atau dari dalam, yakni nafsu sendiri kah? Katanya, kalau godaan itu berbentuk umum, dia ni godaan iblis. Kalau godaan itu berbentuk khusus, ia godaan syahwat atau nafsu sendiri. Contoh, bila satu orang wa na'udzubillah mahu berzina. Ketika dia mahu berzina, ia terkena godaan iblis. Tetapi nafsunya mengkhususkan dengan siapa dia nak zina. Alang-alang dia nak buat jahat, biarlah begini, itu dia panggil nafsunya. Sebab iblis syaitan dia tak kira dengan siapa pun, dia tak kira asal awak buat jahat. Tetapi nafsu menambah seronok kejahatan itu. Maknanya nafsu ni ia mengkhususkan kejahatan yang umum. Kejahatan yang umum. Itu yang nafsu bisik pada kita apa dia? Hidup hanya sekali. Ini nafsu tu. Muda pun hanya sekali. Daripada orang lain dapat, baik saya dapat. Kerja, yuk kerja. Agi hidup, agi ngelaban. Contohnya, tengok tuan ni, nafsunya mari, pujuk dia. Buat jahat. Tak apa, muda bukannya banyak kali, sekali saja. Hidup pun begitu juga. Takkan nak beri ke orang lain, baik kamu. Ni nafsu. Mana secara khusus. Ia mengkhususkan apa yang digoda kejahatan secara umum oleh iblis dan syaitan. Oleh iblis dan syaitan. Ya. Zunnun al-Misri kata, takut ni manusia kalau engkau tanya kepada aku, ibaratnya seorang yang sedang sakit, dia jaga sakit dia jangan bertambah. Hatta bergerak pun dia kawan.
Hatta makan minum pun dia jaga. Kerana apa? Dia takut bertambah sakit. Tuan-tuan tengok orang sakit di hospital. Lagi 2 hari nak belah jantung kerana tersumbat 90%. Pak saluran tersumbat. Lagi 2 hari nak buat. Jemaah surau pun marilah nak ucap selamat, nak berdoa. Sambil-sambil mari bawa lah McDonald contoh ya. Tuan rasa nak makan lagi McDonald, orang sakit lagi 2 hari nak belah jantungnya. Tak makan. Sebab takut bertambah sakit. Takut. Dan memanglah jemaah tu sengaja bawa McDonald kerana dia tahu pesakit tak makan, maka mereka makan ramai-ramai. Contohnya. Ramai jenis begitu ya. Maknanya dia jaga pergerakannya. Dia jaga makan minumnya. Sanggup tak makan, sanggup tak berjalan. Sebab takut sakit ustaz. Itu dipanggil khauf. Ini dipanggil khauf. Zunnun kata itulah ibaratnya kalau kamu nak tahu orang takut ni guana. Dia jaga. Ingat tak dulu? Kita kalau nak tengok cerita sedap sikit dululah ni. Nak tengok cerita sedap sikit. Rancangan sedap sikit dalam TV. Hanyalah hari raya saja tuan. Raya puasa, raya haji. Dah TV dulu tidak banyak siaran. TV 1, TV 2. Buka tingkatnya tekan 1, 2. Bila raya haji, bolehlah tengok cerita sedap sikit. Apakah antaranya cerita sedap sikit zaman dulu? Sarkas. Hari raya ditunjuk sarkas tu. Sebanyak-banyak sarkas. Cuba perhati. Ada satu sarkas orang meniti tali. Dibawanya kayu imbang tu dibawa. Meniti tali dari situ sampai sinilah lebih kurang. Agaknya waktu dia meniti tali tu macam mana cara dia berjalan? Dia berlari? Tidak. Dia berjalan perlahan-perlahan. Sikit perlahan-perlahan berhati-hati. Kenapa ibu bapa sekalian? Sebab dia takut jatuh. Orang khauf takut kepada Tuhan, ia berjalan atas bumi Tuhan ni dengan berhati-hati. Takut lalai kah? Takut terbuat maksiat kah? Sebab itu dosa ni bukan nantinya kita mencuri, merompok, menyamuk. Tetapi masuk masjid duduk saja tak berzikir, itu dosa. Kerana telah lalai kita memuji Tuhan kita. Sedangkan takdir Allah berlaku pada kita setiap masa. Macam mana boleh kita lupa pada Tuhan sedangkan takdir Tuhan berlaku kepada kita setiap masa ibu bapa sekalian. Antaranya jantung kita ni bergerak. Walaupun kita kata awak ni bergerak dah banyak tahun, cuba berhenti berehat dalam 2-3 saat, dia tak berehat. Menunjukkan kita dikawal selia oleh satu kuasa yang besar yang menentukan, mentakdirkan antaranya hidup dan mati kita. Lalu bagaimana dalam masa kita boleh lalai, tidak menyebut Tuhan? Itu yang dianggap oleh ahli tasawuf, lalai merupakan satu maksiat besar. Maksiat yang besar, lalai. Yang ini kata Zunnun al-Misri. Abu Hatim al-Asam berkata, takut ialah perhiasan bagi ibadat. Sedangkan kesan ketakutan itu ialah qanaah, merasa cukup dengan kurniaan Allah kepadanya. Inilah antara definisi khauf di sisi ulama tasawuf yang sempat kita nukilkan. Seolah-olah katanya
Definisi khauf yang kita belajar tadi menepati apa yang dinyatakan oleh Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ni satu tokoh tasawuf yang besar. Katanya hidup zaman Imam Malik. Pada zaman Imam Malik, sewaktu Imam Malik mengajar, habis mengajar, ramai orang nak bertanya soalan. Tanya ni ibu bapa sekalian, ialah satu anak gadis muda lagi, budak perempuan ni. Maka Imam Malik kata, silalah nak tanya. Jawab anak gadis ini, Tuan Guru, saya ni ada satu soalan. Soalannya ialah, kami ni adalah satu keluarga yang menyara hidup dengan pendapatan menjahit pakaian. Jahit pakaian, jual, bolehlah buat belanja harian. Jahit 2-3 helai siap jual dekat nak raya apa sekian, bolehlah pitih buat belanja sekian-sekian. Kami ni halah cara hidup dengan jahit baju, jual baju. Tapi tak apalah, dia kata. Cuma kemuskilannya Tuan Guru, kami menjahit baju seluar stokeng ni hanyalah pada waktu malam sahaja. Waktu malam. Boleh jadi siang sibuk kerja kah atau panas terik, tanah Arab. Kami menjahit malam. Yang mana sebelah rumah kami ada satu padang kawat. Padang kawat, tempat orang berkawat tu, berkawat, berbaris tu. Tahulah tuan, ini macam budak-budak scout anak serigala tu. Berkawat ke sana kemari. Kawat ni kita tahulah ya. Yang jenis pergi sana, mari sini pula. Tak tahu sebab apa. Pergi pula, mari pula. Tu dipanggil kawat. Mereka berkawat lama, sejam kah, 2 jam kah, menyebabkan kawasan rumah kami cerah. Kerana orang berkawat, tentera kerajaan bawa lampu. Bila cerah, kami boleh jahit, siap sehelai, siap 2 helai, siap baju, siap seluar. Soalnya, Tuan Guru, apakah hukumnya kami memakan hasil dari jualan baju yang kami jahit dengan menumpang cahaya orang lain? Tengok tu. Cuba tengok ibu bapa sekalian. Sehingga sehalus itu dipikir budak ni. Riwayat kata, bila Imam Malik dengar, terkejut Imam Malik. Bila kita dengar satu soalan orang ni tuan, kita boleh tengok dah Allah, orang ni takwanya pada Allah. Allah orang ni, ya Allah, dia jaga sangat masanya. Apa soalannya Ustaz? Bila kita nak habis kuliah ni, menjaga sangat masanya. Contohnya. Lalu bila wanita ni tanya, apakah hukumnya hasil pendapatan kami yang kami makan kerana berjahit dan jual dengan menumpang cahaya orang lain? Lalu Imam Malik tanya gini, siapa ya lelaki dalam keluarga awak yang agaknya kalau awak sebut, saya kenal? Mana Imam Malik nak tahu anak cucu siapa ni? Siapa begini sekali orangnya ni? Maka disebut wanita ini Bishr Al-Hafi, datuknya. Ini Bishr Al-Hafi ni. Maknanya kalau kita bahas tentang khauf, kita baca biografi anak cucunya sampai begitu takutnya kepada hukumkah, syubhahkah, haramkah. Maka kalau Bishr Al-Hafi cerita tentang khauf, kita nak dengarlah sebab memang dia orang beramal dengan apa dia sebut. Apa disebut Bishr Al-Hafi tentang khauf ya? Bishr Al-Hafi kata gini, khauf ni
ialah harta. Harta. Yang mana harta bernama khauf ini adalah sebenar-benar, sebetul-betul harta kamu manusia kepada Allah. Maknanya, kalau orang ada khauf, takut dalam batinnya, itulah bekalnya hartanya kepada Allah. Ini kata Bishr Al-Hafi. Bahkan dikatakan bahawa takut itu, khauf, bukanlah dengan bercucuran air mata, lantas disapu dengan kedua tangan. Tetapi khauf yang sebenar ialah apabila kamu mampu meninggalkan segala dosa yang akan mengundang azabnya. Dia boleh tinggal dah. Hak mana Tuhan marah, Tuhan larang, dia jaga imannya, hatinya. Maknanya setengah-setengah orang ada begitu tuan ya. Bila dia mula berkawan dengan orang soleh, hati terikat dengan masjid, dia sayang majlis ilmu, dia suka tadarus tadabbur Quran, hati dia mula lunak. Lunak lembut hatinya. Maka ni dikatakan diharapkan terikat dengan khauf, terikat dengan khauf. Kata Hasanul Basri, antaranya cara kita nak sentiasa istiqamah dalam keadaan taat kepada Allah, antaranya ialah dengan cara berkawan dengan orang-orang soleh. Cuba tengok dalam grup WhatsApp kita tu, kawan-kawan apa yang mana ada tu, orang soleh, grup baca Yasin dari rumah ke rumah, grup marhabang berzanji, grup Tupperware ada juga ya, grup Tupperware ada tu kaum ibu tu. Tapi tak apalah, grup ni orang soleh, orang baik. Okey, kata Hasanul Basri, antara cara nak imbang ya istiqamah kita kepada Tuhan, antaranya lah kawanlah orang soleh. Kawan kita puasa sunat, kita pun terasa nak puasa juga. Kawan kita ajar pergi majlis ilmu, kita pun biarlah tumpang-tumpang pergi juga. Begitulah tuan ya, begitulah. Maka dibawa satu kisah nak kita faham ni, khauf ni. Kisahnya Aisyah telah bertanya pada Nabi. Habis dah kuliah kita tuan ya. Habis dengan mengejut begitu saja, tak sempat baca tajuk baru, sudah habis. Maka dengan sebab itu kita pun tamatlah. Akan datang kita sambung lagi. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman.